Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam pertemuan di alam maya. Khabar saudara semua? Apakah saudara dapat mendengar suara saya ataupun dapat mengikuti siaran ini secara live? Saya menanti culipan saudara ya. Siapa yang pertama muncul? Ya, saudara Diksi, salam perjuangan. Terima kasih. Good. Saudara Nenek Porak, waalaikumsalam. Efa Rizal, apa khabar Fa? Syarifuddin Syahari, Cik Din, waalaikumsalam. Saudara Faizal Acoy, Raban Tebin, yuk Kulub Sawa. Saudara Nur Haidan Taibin, Nur Haida Mahmud, Hafazah Abu Bakar, Rubidin, apa khabar Bi? Hadir bersama pasangan, terima kasih. Saudara Halim, Maya, Kuweli Seru. Saudara Fuad Rahman, apa khabar? Saya malam ni makan apa nama benda itu Aladin Samin, Cok Dap, Pok Zul, apa khabar Cik Pok Teh? Saya makan apa? Bukan dimsum. Macam dimsum jugalah. Yon Tofu. Saudara Badrin Abu Bakar. Tak maaf saya kadang-kadang dah tua ni terlupa. Saudara Mak Syah, apa khabar? Salam. Melaka clear Syah ya. Saudara Medola, Saudara Fauzi Taib, Saudara Muhammad Hashim, waalaikumsalam. Kemas malam ni serba hitam geram Panglima. Ayah Dinggok. Dosi Yati, Zamri bin Omar, Salbiah Omar Mila, apa khabar Bi? Lili Mio, Syamsul Anwar, Saudara Muhammad Azmi Imam Ali, Kelantan kapanya. Sihat Fatullah, Saudara Fatullah, Saudara M Rejuna Rasyah, Mahmud Abu Bakar, Yusuf Abdul Samad, Syamsuddin Saad dan teman-teman yang lain. Saudara Syamsuddin Mak Zain ya. Saya minta daripada saudara cuma bantu saya share and like supaya ramai orang dapat pencerahan malam ini. Ada beberapa perkara yang ingin saya memberi pencerahan. Ini tentang khususnya tentang Parti UMNO dan pemimpin dan segala kepincangan yang berlaku dilakukan oleh pemimpin ya. Yang apa khabar Raja Kamal, Raja Bazanku, yang tak sempat saya santun, saya minta maaf. Saya akan santuni selepas usai pencerahan malam ni ya. Saudara Hashim Alih daripada Melaka, Saful Megat, Jamaluddin Maharum Idris. Baik, saya akan beri pencerahan berhubung dengan kedudukan COVID-19 dulu. Jangan kita, sebab saya perlu memberi pencerahan untuk pengetahuan kita semua. Hari ini ada peningkatan ya saudara, COVID-19 pada 20 Mac. Dah 20 hari dah rupanya bulan Mac. Januari, Februari, pada bulan 3 ni. Suku tahun pertama kita ya. Iaitu kes baru meningkat. Semalam 1576, hari ini 1671. 1671 kes baru. Jumlah keseluruhan kes terkumpul 331,713 yang mengundang kematian 4 kematian. Jumlah kematian 1229. Agak menggusarkan saya apabila tiba-tiba di Sabah. Tak tahulah Perdana Menteri pergi ke Sabah hari ni. Tiba-tiba semalam 3/3, hari ni melonjak kepada 102. Itu di Sabah. Di Labuan daripada 2 pada 3. Di Sarawak, Sarawak semalam 407. Alhamdulillah hari ni dia berkurangan. Tapi masih lagi ratusan di Sarawak 154. Di Kedah juga ada peningkatan 46. Semalam 25. Ni yang paling tak ceroy lah Mami, Combi, Nana. Awak lagu tu tak ceroy Cik tak suka lagu tu. Tengok jumlah banyak sangat. Semalam 182. Hari ni lah ni tiba-tiba dum, dia melonjak sampai 328 cik oi. Tak ceroy lah Penang. Usahakanlah saudara untuk kita mengurangkan jangkitan ni Mama, Mami, Mamu, Combi, Nana. Awak lagu tu. Penang 328 memeranjatkan saya. Saudara Mak Rozi. Begitu juga tapi di Perak alhamdulillah tak adalah kaban tapi dah lah. Semalam 100, hari ni 37. Sebab semalam saya kata ada peronjang bendanya. Semalam 100, hari ni 37 turun balik. Di Selangor peningkatan mendadak. Sebab semalam 348, hari ni 652. Aduh, menyeramkan saya sebab saya suka tak suka tergulung dalam kumpulan kluster dalam warga Selangor. Di Kuala Lumpur ada penurunan. Semalam 175, hari ini 78. Putrajaya alhamdulillah sifar semalam 1.
Di Negeri Sembilan juga ada penurunan ya saudara. Semalam 41, hari 25. Begitu juga di Melaka, semalam 54, hari ini 25. Di Johor masih beredar pada 130. Semalam 137, hari ini 130. Di Pahang balik kepada single digit, iaitu 3 sahaja jangkitan pada hari ini. Cuma di Terengganu semalam single digit, semalam 6 orang aja, tiba-tiba hari ini 32. Dan di Kelantan juga naik, Saudara Azmi, semalam 52, hari ini 63. Walaupun masih lagi 2 angka, tetapi tak seronok lah, sebab kita melihat daripada 52 dia naik. Dia daripada 4 hari berturut dia naik lah. Mula-mula 19, kemudian 20. Kemudian dia naik 52 semalam. Hari ini naik lagi 63. So, Mac ke awek ke usul kita putuskan bersama jaringnya COVID-19 cakap Kelantan pula, kita orang Kelantan. Cuba saudara, bukan apa nak berhibur sikit-sikit. Saya seorang-seorang begini, saudara boleh duduk di rumah dan sebagainya. Saya sendirian, tanpa teman. Dan di Perlis, alhamdulillah, masih lagi kekal bahawa di Perlis harum dan manis, kerana hari ini di Perlis juga sifat tiada. Terima kasih dan tahniah kepada Pak Nazir. Berdoalah kita agar warga Perlis meneruskan dia punya pencerahan, dan di seluruh negara kita dapat segera kita putuskan. Sebab kita lama sangat dah terkurung ni. Bukan seronok ni, PKP lah, PKBB lah, dan ekonomi kita merosot berterusan. Berapa lama nak bertahan? Saudara, cuma yang dapat kita lakukan adalah untuk memastikan penjarakan sosial dan membersihkan diri. Kalau tiada kepentingan, tak ada keperluan, duduk di rumah. Sebab saya melihat juga, walaupun di Amerika dia sudah menghantar ke seluruh negara dia 118,313,818 vaksin, di mana lebih kurang 12% rakyatnya telah pun disuntik dengan vaksin. Tetapi jangkitan virus corona masih berterusan. Semalam saja 51,613 warga Amerika yang dijangkiti oleh virus corona. Jumlah keseluruhannya adalah 29,730,300 orang yang dijangkiti oleh virus corona, di mana jumlah terkumpul kematian adalah 540,942 orang, lebih setengah juta. Untuk semalam saja 1,244 orang yang meninggal dunia. Jadi saudara, berusahalah kita jadikan ini sebagai tauladan kita untuk memastikan kita ini dapat mengurangkan jaringan ini ya. PPBM dan PAS hebat sangat ke? Nazruman, sabar, jangan bergaduh dulu. Saya ini baru lagi bab ini ini COVID-19 saudara. Sabar. Orang Perak kena sabar yuk. Allahu Akbar. Jadi now kita masuk e-commerce. E-commerce, jangan lupa saudara, ini hubungi Azhar 011-330-41241. Itu sebab dia tengah melakukan perks, jualan special, potongan istimewa untuk buku-buku saya. Hubungi Azhar 011-330-41241. Buku-buku saya adalah tentang kehidupan ataupun latar politik yang Bapak Mulia Datuk Razak Hamzah, serta catatan dari ya almarhum Datuk Harun Idris, pejuang bangsa kita yang telah pun pergi meninggalkan kita. Dan bila menghubung Azhar, jangan lupalah renang tok ibunya ataupun bahulu berdal. Serta boleh juga saudara menghubungi Siti Fareha untuk mengiklankan produk saudara, kerana dalam ini suasana sekarang ni, kemukakanlah apa yang saudara meniagakan. Boleh saya war-warkan. Tapi bila berhubung dengan Siti Fareha, jangan lupa dendeng manis Siti Fareha. Begitu juga kalau memerlukan buah-buahan segar, hubungilah Shauki Kizinis fruit. Ini buahnya memang segar, diimport dari luar negeri, dan harga di bawah harga pasaran. Syaful Marat, rakyat dah geram Datuk. Sabar. Saya memberi pencerahan. Iaitu. Dan begitu juga dengan ini peluang perniagaan bersama dengan saudara ini Zul 019-917-0449. Sekejap, saya lupa nak ambil dia punya produk. Mana satu produk saudara Zul ni? Aduhai, lupa. Dah lupa ni yuk. Teman tak lupa. Aduhai.
mana ni? Ni dia. Dia saudara Zul, saudara Zul menghantar pada saya sebeban dia punya produknya, iaitu pelbagai jus ini yang baik untuk bekalan sementara kita nak menghadapi bulan Ramadan nanti. Hari ini saya nak beri pencerahan tentang jus mengkudu plus delima. Dan dalam produk ini juga dia tetap memasukkan iaitu habatus sauda. Ini kerana Amerika telah mengumumkan, saudara. Ini satu berita baik. Negara Amerika telah mengumumkan penemuan terbaru bahawa black seed ataupun habatus sauda yang disebut sebagai chloroquine adalah ubat terbaik untuk COVID-19 dan diperlukan diminum untuk 6 hari. Semoga membawa kebaikan. Jadi kita keadaan ini harus kita ini penemuan daripada Amerika, bukan kita, ya. Jadi akhirnya kita bertemu penawar kembali kepada makanan sunnah, iaitu habatus sauda ataupun kadang-kadang disebut sebagai jintan hitam. Jadi jus berhubung dengan jus mengkudu ni, jus plus ni, ialah untuk membantu menstabilkan tekanan darah, mengawal kolesterol, membantu mengawal gula dan darah, membantu melancarkan sistem pernafasan dan peredaran darah, kemudian membantu melancarkan penghadaman dan mengeluarkan angin dalam badan, melegakan masalah resdung dan alahan, membantu mengurangkan berat badan dan lemak berlebihan. Jadi apa yang ada dalam jus mengkudu ini, saudara, iaitu pelbagai jus untuk minum kesihatan. Jus ini berasaskan kepada kurma, kismis, habatus sauda, badam, delima dan juga ekstrak daripada mengkudu. Cukup baik untuk saudara. Jadi kalau saudara boleh berhubung dengan saudara Zul, saudara Zul di talian 019-917-0449 ataupun masuk dalam internet, itu toko jamu Kemaman Terengganu lah ni dah. Jadi saudara boleh beli, saudara boleh pesan ataupun menjadi ejen kepada saudara Zul. Ini peluang perniagaan. Jadi silakanlah saudara. Saya cuma sekadar untuk menghubungkan antara toko jamu Kemaman Cik Zul 019-917-0449. Baik saudara. Kadang-kadang saudara kita perlu melihat kepada apakah kesilapan dan kesalahan yang berlaku, kerana ia dapat menjadikan asas untuk memperbaiki dan mengislah kesilapan dan kesalahan itu. Dan bukan kepada mencari siapa yang silap dan siapa yang bersalah, kerana ianya hanya akan menyuburkan sikap menyalah-nyalahkan orang lain dan bersibuk dengan kesilapan dan kesalahan orang lain. Ini dalam surah Hud ayat ke-88 ada disebut, aku hanya bertujuan hendak memperbaiki sedaya upayaku dan tiadalah aku akan beroleh taufik untuk menjayakannya melainkan dengan pertolongan Allah. Kepada Allah jualah aku berserah diri dan kepadanya lah aku kembali. Ini Hud ayat ke-88. Jadi justru itu saudara, bimbangilah pertemuan kita dengan Allah SWT nanti di Yaumul Masyar. Jadi sentiasa berbuat baik dan sentiasa bersangka baik, saudara. Itu untuk peringatan yang saya perolehi daripada yang berbahagia Datuk Ghazali. Beliau merupakan mantan hakim Mahkamah Timang Tara. Siang tadi saya dapat berkesempatan makan tengah hari dengan beliau. Ya, sama-sama kita hati. Okey, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan kerja RM10,000. Sila like and share supaya ramai dapat tahu cerita ni. Saya dah mula nak masuk memberi pencerahan. Yang saya mahu adalah share, saudara. Lain tak ada, tak perlu bayar pun. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah antara parasit dan walaun. Antara parasit dan walaun. Parasit ni tahulah lebih teruk daripada nanai. Hancur bangunan kerana ada kelana parasit. Dan walaun. Walaun ni tak boleh pakai dalam kumpulan manusia. Ini ayat ni, perkataan walaun ini cari dalam deri, dalam dua bahasa tak jumpa lagi. Tapi bahasa-bahasa yang sering kita gunakan walaun. Orang yang paling tak berguna, walaun. Ya saudara, sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazir. Apa kata Pak Nazir? Rebus kerang atas dapur, nasi bubur goreng peria. Politik sekarang umpama lumpur, berlacak terhibur
melompat ria. Jadi Pak Nazir ni dia marah lah sebenarnya. Saya tengok kiriman pantun-pantun dia akhir-akhir ni, beliau menyantuni tentang keadaan politik negara kita ni yang begitu membosankan beliau dan mengundang kadang-kadang amarah beliau. Sebab tu dia kata politik sekarang ni dah umpama lumpuh, kotor, dah jijik sangat. Yang maka belacak lah yang terhibur melompat ria. Kemudian kata Pak Nazir lagi dalam para ni pantun keduanya, dia kata pekasam sepat gulai pelata, terasa lapar pukul 1, sudah dapat buah dicita, galah dilempar, dilupa begitu. Artinya bagi Pak Nazir, dia melihat ahli politik kita ni, bila dah dapat sesuatu, jawatan semua, ditinggalkan rakyat, ditinggalkan perjuangan dia. Itu keadaannya. Saya juga ingin menyantuni pantun kiriman daripada Abang Lee dari Terengganu. Apa kata Abang Lee? Jadi pada Pak Nazir, saya ucapkan terima kasih Pak Nazir ya. Pantun begitu bermakna pada kita. Kata Abang Lee, jangan hanya memandang mega, lembah dan danau diinjak juga. Jangan disanjung hanya emas suasa, masakan yang berharga, harta semata. Ni jadi Abang Lee ni dia kata, anda jangan kita memandang harta saja. Takkan kita nilai kita hanyalah harta dan kekayaan. Kita kena ada harga diri kita. Saya juga menerima semalam rupanya pantun Pak Chu. Pak Chu dia kirim saya tengok cantik. Kata Pak Chu, guni beras, guni padi. Pak Chu melawak dengan saya. Guni beras, guni padi, beras dijual di pekan Selasa. Terguris semua hati pengundi akibat MP buat angkara. Jadi Pak Chu ni pun dia bosan dengan perangainya ini ahli-ahli parlimen kita. Ya, saudara, itu pantun-pantun yang saya perolehi dari Pak Lee pada Pak Chu. Okey, saudara. Bila saya nak beri pembicaraan ni, saya sekali lagi mengingatkan saudara, sebab tadi Hakim tadi bagi tahu kat saya, ingatkan. Jadi supaya saya terlepas bahawa apa-apa saja yang saudara catatkan di sini dalam wall saya, saudara adalah bertanggungjawab. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali. Dan kita gunakanlah sebaik mungkin bahasa yang terbaik, yang penuh dengan bahasa-bahasa yang indah. Bukan kena maki hamon dan kita caci cerca orang. Tak baik. Saudara, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Terima kasih Saudara Latif. Yes boss. Jadi saudara bertanggungjawab atas apa saja yang saudara kirakan. Jangan dilampiaskan kepada saya. Terima kasih Saudara Bakir, Saudara Man JB. Hari ini Man banyaknya cinta Man dengan bendera Malaysia. Ya Man. Saudara, kita mengharapkan agar pimpinan negara sentiasa menyantuni kebajikan rakyat dan juga ini kepentingan rakyat hendaklah didahulukan. Saudara Razak, apa khabar tu menangis? Kenapa tu Razak? Sedih tu. Jadi ini kerana saya merasakan bahawa tentang lanjutan moratorium ni masih tak selesai lagi. Masih lagi tak ada. Hari ni hari Sabtu, besok hari Minggu. Jadi sepatutnya dalam 2 tahun dulu kita, kalau besok kita dah fikir macam mana nak pergi berkelah ataupun beriadah dengan keluarga, itu kita sudah mengalami kehilangan. Kita hilang nikmat yang sebegitu apabila negara kita dicengah oleh COVID-19 dan kepincangan dalam politik, ekonomi yang menurun, rakyat susah, nak makan pun susah. Jadi sepatutnya mereka yang berada di anjung kuasa tu fikirkanlah soal rakyat ni. Memanglah mereka hidup senang. Mereka nak ke Sabah boleh naik kapal terbang, ada private jet dan sebagainya. Tapi rakyat macam mana? Jadi sebab itu sedangkan yang rakyat minta adalah RM10,000 saja. Dari dikeluarkan daripada kumpulan wang simpanan pekerja milik mereka, bukan dari duit kerajaan. Itu pun tak mampu dilakukan. Jadi saya nak cakap kerah-kerah nanti orang marah kat saya, tapi kadang-kadang saya geram. Duit rakyat, duit mereka nak keluar dari tabung mereka. Tapi itulah keadaannya. Sampai sekarang belum ada lagi berita bahawa kumpulan wang simpanan pekerja boleh mengeluarkan secara tuntas, secara one off RM10,000. Yang diberi adalah katanya ada kelulusan, tapi ada yang dapat RM1,000, ada yang dapat RM2,000. Jadi benda itu tak kesampaian, tidak menyelesaikan masalah rakyat. Begitu juga dengan permasalahan harga barangan di pasaran. Masih lagi dilihat tiada kawalan. Tapi hari ini saya tidak turun ke pasar. Kalau saya turun ke pasar ni menyirap darah saya. Jadi saya mendengar ada yang menghubungi saya, dia kata, "Tok, macam mana ni? Bawa RM50 bawa balik ni dapat ikan 5-6 ekor ni." Takkan mahal itu sekali. Yalah, dia kata campur-campur sayur dan sebagainya. Adalah, dia kata dapatlah RM1,000 sedikit. Tak cukup RM50 tu untuk seminggu. Betul.
Zaman saya dulu kalau RM50 siap ada udang, ada ketam, ada daging, ada kambing, ada ayam, ikan dan sayur-sayuran. Bawa RM50 ke pasar Cokit tu. Dan ada pula balance RM10. Beli ubat kuat. Dulu-dulu lah. Memanglah benda itu tak akan berulang lagi. Tetapi yang kita harapkan, harga barangan ini dikawal oleh pihak pemerintah. Saya ingatkan sekali lagi, saudara yang berada di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan hak ehwal pengguna, ambillah kesempatan di saat negara berada dalam darurat ini untuk melaksanakan mandatory supaya harga barangan di pasaran itu ada ceilingnya. Harga beras sekian banyak, harga gula sekian banyak, harga minyak sekian banyak. Bagi siapa yang menaikkan harga ini adalah merupakan satu kesalahan. Saudara Mak Irwan duduk New Zealand lama-lama tu tak balik-balik. Oh, Saudara Mak Irwan Osman daripada New Zealand ya. Apa khabar saudara? New Zealand okeylah, saudara di New Zealand dia punya ini Perdana Menteri dia baik. Ya. Baik saudara. Saya terkesan apabila mendapat kiriman tadi bahawa hari ini Business Survival Group BSG dia menganggarkan lebih kurang 237,500 usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS di seluruh negara telah gulung tikar sejak pandemik COVID-19 melanda negara. Jadi kalau 237,500 usahawan ni gulung tikar, artinya kalau satu syarikat mereka itu mengambil pekerja 5 orang ataupun 10 orang mereka kata, berjuta dah tak ada kerja ni. Jadi Presiden Pro-Tem BSG Dato' Abdul Malik Abdullah berkata keadaan itu sebabkan usahawan PKS dan pabrik tidak mampu bertahan apabila Perintah Kawalan Pergerakan PKP terpaksa dilaksanakan di Malaysia bagi membendung penularan pandemik itu. Dan dia kata kami mempunyai ahli seramai 950,000 usahawan PKS yang membabitkan sejumlah 262 persatuan perniagaan dalam pelbagai bidang perniagaan di seluruh negara. Jadi inilah keadaan negara kita sekarang ni, saudara. Ini bukan kenyataan saya ya. Ini kenyataan daripada persatuan yang menganggarkan sejumlah 237,500 syarikat ataupun usahawan perusahaan kecil PKS ni yang gulung tikar. Kalau 237,500 sebab saya kata kali 10 sudahlah 2.3 million. Ini keadaannya. Jadi sepatutnya pimpinan negara, Menteri Ekonomi, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna, Menteri yang bertanggungjawab tentang perniagaan ataupun industri dan perniagaan antarabangsa Azmin Ali, fikirkanlah. Jangan duk fikir kamu di situ tu memikirkan soal kuasa, nak jadi Perdana Menteri, nak jadi Presiden Parti, nak jadi itu, nak jadi ini. Ini keadaannya saudara. Kita rasa bertambah bosan melihat ke pimpinan yang saban hari memikirkan soal politik. Ya saudara? Dan saya nak bagi tahu bahawa Majlis Kerja Tertinggi UMNO sudah membuat keputusan. Majlis Kerja Tertinggi UMNO telah membuat keputusan untuk tidak menerima jawatan timbalan Perdana Menteri yang nak konon-kononnya nak ditawarkan kepada UMNO. Dia tak ada secara bertulis. Ada bisik-bisik waktu persidangan mesyuarat Majlis Tinggi UMNO itu. Bahawa Majlis Tinggi UMNO dah tolak nokta kalash. Tapi saya hairan kerana hari ini saya dapat kiriman bahawa UMNO bahagian Ketereh dia menghantar surat kepada Presiden UMNO sendiri dengan ada jawatan kuasa apa semua tu, minta supaya Presiden UMNO dan Majlis Tinggi menimbangkan supaya menerima jawatan ataupun menuntut jawatan timbalan Perdana Menteri itu kepada UMNO. Apa benda ni? Tak habis-habis dengan jawatan. Fikirkan bagaimana memastikan supaya Ketereh itu menang. Fikirkan bagaimana Kelantan itu UMNO boleh berkuasa semula. Sepatutnya itu dipikirkan. Bukan anda memikirkan soal nak jawatan timbalan Perdana Menteri. Ini saya tak faham lah mereka ni. Asyik-asyik jawatan. Apakah politik ini untuk kamu mengejar jawatan? Bukankah dengan politik ini kamu menyantuni masalah rakyat? Ini yang sepatutnya dilakukan. Waktu saya zaman pemuda dulu kita tak fikir pun soal nak jawatan. Tapi suara pemuda kita menggegarkan seluruh negara. Apabila sesuatu yang menyentuh soal bangsa dan negara kita, pemuda ke depan. Tak ada pun nak mengharapkan jawatan, tak ada pun mengharapkan allowance. Tak terfikir pun nak jadi menteri ke nak jadi wakil rakyat. Ini yang Ketereh yang nak sangat-sangat jawatan timbalan Perdana Menteri. Apa hal? Kamu kena gila jawatan itu? Atau kamu merasakan kamu berlayak untuk jadi timbalan Menteri? Itu kamu punya hal lah. Boleh lah model itu bagaimana tak?
Ini bagi saya marah bila tengok ni. Tuntut jawatan TPM mesti bagi pada UMNO. Datuk Seri Zahmidi dah cakap kita tak lapar lah. UMNO tidak akan muflis tanpa jawatan TPM. Kita dah terima bahawa Barisan Nasional kalah dalam pilihan raya umum yang lalu. Bagilah dia orang bentuk kerajaan. Pilihlah, tunjukkanlah, laksanakanlah setiap manifesto, perjanjian yang ada janji dengan rakyat. Dan benda ni nak tuntut apa? Dan jadah waktunya bukan apa-apa ini apa-apa lama lagi. Tunggulah kita menang nanti. UMNO, bila kita tiada kuasa, kita tetap setia. Kita tak meraban lah yuk. Itu keadaannya. Jadi saya lah beria-ria bersungguh-sungguh lah. Supaya Majlis 3 UMNO tukar keputusan. Kononnya UMNO kena ambil jawatan itu kerana kononnya bimbang hilang wang peruntukan 600 juta. Rakyat tak fikirlah 600 juta tu untuk siapa? Bukan untuk rakyat. Jadi saya menasihatkanlah kepada ketua-ketua bahagian yang sedang digerakkan. Sebab saya dapat tahu bahawa mereka sedang menggerakkan sesuatu supaya UMNO ni ini meminta menukar keputusan di Majlis Tinggi. Ni kita nak bagi tahulah, UMNO ni bukan mak bapak dia orang punya. UMNO ni milik 3.7 juta rakyat, termasuk saya, termasuk saudara yang menjadi ahli UMNO. Jadi kadang-kadang sebabnya saya merasakan dia orang ni tak tahu fungsi sebenarnya jawatan Timbalan Perdana Menteri yang nak minta sangat tu. Timbalan Perdana Menteri tidak ada dalam perlembagaan. Jawatan itu masih inggih lagi dengan Perdana Menteri. Kamu tak boleh buat apa? Peruntukan apa benda? Sebab itu saya cukup terkesan apabila saya mendapat kiriman ini daripada warga Macang ni. Dia tulis dalam bahasa semi Kelantan. Saya nak baca, saya minta izin dalam masa tak panjang pun, lebih kurang dalam saya ingat 3 minit, 2 minit je pun saya ingat. Ini dia kata, Ambo bertuah dapat Tok Wakil yang berhormat Datuk Jazlan Yaakob di P029 Aceh kerana beliau tidak seperti geng katak di bawah yang mengkhianati parti UMNO dan menipu pengundinya. Kalau ikut arwah Nik Aziz dan Nik Abduh mengatakan lompat parti itu adalah dosa besar. Ini kiriman kepada saya, daripada saya rasa ini warga daripada Macang. Rakyat Aceh dan penyokong UMNO pastinya gembira serta berterima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Jazlan Yaakob kerana beliau telah diberi kekuatan dan terus berjuang demi kepentingan parti, bukan untuk kepentingan pribadi. Walaupun diuji dengan pelbagai dugaan, ugutan serta tawaran, namun beliau masih kekal teguh bersama parti UMNO. Selepas BN tewas pada PRU 14, beliau cekal serta tabah menghadapi cabaran ini. Walaupun dalam 1000 kekurangan, terutama sekali peruntukan yang tidak diberikan oleh kerajaan. Namun, katanya, kerja membantu dan menjaga kebajikan rakyat Macang tetap diteruskan mengikut kemampuan beliau. Sekarang kerajaan Midin, geng katak menarik juga peruntukan ahli parlimen terhadap beliau. Walaupun beliau pernah menyokong bajet 2021. Tapi setakat kemampuan beliau, kebajikan rakyat Macang tetap diselesaikan jika sampai ke pengetahuannya. Inilah contoh wakil rakyat. Bukan mengharapkan duit daripada orang. Kami bangga katanya. Wakil rakyat yang berprinsip seperti Yang Berhormat Datuk Jazlan. Semoga bos kita cekal dan kekal meneruskan perjuangan ini. Hebat bos kita, tak makan pujuk rayu geng mesra PPBM, jenis yang berkepentingan peribadi. Alhamdulillah, sekarang rakyat dan terutama orang muda sudah dapat menilai siapa yang betul-betul layak dipilih sebagai pemimpin. Mereka juga kenal sekarang siapa dajjal yang bekerja keras masih dalam UMNO untuk meruntuhkan UMNO. Puak-puak ni jahat belaka, tak padan dengan tua dan banyak dah duduk merompak pitih kerajaan. Nak tahu? Jalan terus bawah, dia kata. Ahli-ahli UMNO Macang tetap bersama boh. Nak berunding apa lagi? UMNO BN tidak akan bekerja sama dengan bersatu dan menyokong kerajaan PN sehingga parlimen dibubar untuk PRU 15. Azmin Ali tak pahal ke? Atau sudah nampak jalur-jalur kehancuran bersatu selepas PRU? Terima kasih saudara yang mengirimkan kepada saya kiriman daripada warga Macang. Inilah contohnya seorang pemimpin yang tidak meletakkan kepentingan diri. Tak dapat bantuan, dia selesaikan masalah dia.
rakyat dia menyantuni. Sebab itu ini warga Macang menghantar pada saya. Dan saya juga mendapat tahu bila saya dapat kiriman itu, saya telefon teman-teman saya di Macang. Mereka kata tak ada masalah. Lagi hebat lagi dia kata, kami bukan minta sedekah, kami bukan pengemis, kami ada kerja, kami ada hasil yang boleh cari. Terbaik Datuk Jazlan, seorang yang hero. Ini yang kita harapkan. Saya bila melihat begini, saya angkat dua tangan lah pada Datuk Jazlan. Inilah contoh-contoh pemimpin masa depan. Anak muda yang meletakkan kepentingan rakyat mengatasi segalanya. Soal PT dia, soal duit dia tak penting pada dia. Tapi saya minta warga Macang jangan pula ke rumah dia minta duit dari kat dia. Nanyalah kawan tu. Yang kita dapat adalah perjuangannya. Yang kita perlukan adalah santunannya sebagai wakil rakyat. Kalau pimpah dakwa mereka berjuang untuk Islam, macam mana tu saya tak mau campur. Parti lain kita tak usah campur lah, brother. Kita santuni orang kita. Dan saya hari ni tersenyum juga. Rupa-rupanya kadang-kadang Datuk Seri Najib ni, Datuk Seri Najib mantan Perdana Menteri kita, dia berseluruh. Saya baca dalam web tu saya ketawa kenapa? Dia sikit pendant. Dia kata, "Halo, saya bukan katak," katanya. Itu saja. Siapa dia gambar dia ambil telefon, dia dapat, "Halo," gambar dia. "Saya bukan katak." Memang walaupun dibawa ke mahkamah, beliau dijatuhkan hukuman dan sebagainya, beliau terus tekal, istiqamah menghadapi segala cabaran dan dugaan. This is the leader, pemimpin yang tahan diuji. Jadi saya ketawa tu bukan pasal apa, bila tengok Datuk Najib itu saja hari ni. Selalu dia hantar macam-macam. Macam semalam tu dia mengaku. Saya tahu, saya senyum sendiri. Sebab dia kata dia bayarlah. Kalau nak kena SOP pun. Daripada dia tidak mahu adanya undang-undang antara dua darjat. Okey, saudara. Saya juga senyum sendiri bila saya tengok kiriman daripada Tan Sri Shariff Samad. Tan Sri Shariff Samad ni orang tegas. Dia daripada dulu saya kenal beliau waktu beliau menjadi sisa politik kepada Tun Hussein On, pada Tun Dr. Ismail. Kemudian beliau menjadi daripada Timbalan Menteri, jadi Menteri Wilayah Persekutuan, satu orang yang tegas, dan dia adalah antara penentang era Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dia cakap banyak, dia kata okey, buat pilihan raya lah, dia kata. Dia letak jawatan, bertanding di Johor Bahru, menang. Walaupun atas tiket sebagai calon bebas. Jadi siapa memegang, salute orang Macang. Jadi kita hormati orang Macang. Now, apa kata Tan Sri Shariff? Dia kata kerajaan Perikatan Nasional, dia kata macam main-main pondok. Kerana dia kata hukuman yang terlalu berat dan juga penguatkuasaan yang tidak adil bakal menjadi suatu kezaliman. Sungguh pun dia kata, IGP sendiri yang kata hukuman berat ini adalah khusus bagi mereka yang berulang kali melanggar SOP yang sebenarnya lain dari apa yang disebutkan oleh IGP. Dia kata malulah kita, dia kata, bila IGP itu pegawai paling top dalam PDRM, dia pula boleh berkata boleh rayu di pejabat kesihatan. Kita kalau kesalahan trafik, kita merayulah dengan polis. Ini sekarang ni kesalahan ni SOP merayu kepada pejabat kesihatan. Kemudian pegawai kesihatan kata ini boleh dirayu di mahkamah. Jadi artinya kena ke mahkamah jugalah. Itu yang dia kata kerajaan main masak-masak. Dia tulis kerajaan main masak-masak, betul lah tu. Sendiri tak faham maksud dan implikasi kepada kompaun yang dinaikkan daripada RM1,000 kepada RM10,000. Jadi itulah dia kata kuasa darurat tanpa semakan ahli-ahli parlimen. Jadi dia kata Taqiyuddin kena dengarlah titah yang di-Pertuan Agong bahawa parlimen boleh bersidang semasa darurat. Kita sebab itu kita menuntut, berkali-kali saya kata kita menuntut supaya parlimen ini dapat diadakan persidangannya, dibuka semula. Sekarang ni stadium dah boleh buka, orang dah boleh main bola, stadium boleh datang 8,000 orang. Dah boleh. Bangun wayang dah buka, boleh. Jadi pasal-pasal boleh. Tapi kenapa parlimen yang 220 orang tak boleh? Dan nak kata tak ada kawalan dan sebagainya, dah bagi imunisasi COVID-19 dah ada diinjek pun. Jadi ini yang membuatkan akhirnya rakyat membuat persepsi bahawa kerajaan berdalih-dalih ada benda yang disembunyi. Kita tak tahu. Kalau kita tuduh kita apa semua tu, di bawah tuduh tak boleh lah pula. Kita bukan nak menuduh. Tetapi bila kita melihat panggung wayang dah buka, stadium 8,000. Takkan 8,000 orang tak boleh mengadakan berlaku jangkitan COVID-19. Boleh buka. Ini 222 orang. Dan bukan semua berkumpul satu hari. Ada masanya kat parlimen tu. Adalah dalam satu kadang-kadang parlimen tak cukup quorum pun ada. Bukalah sebab supaya parlimen ni dapat membincangkan masalah rakyat.
Itu seadanya. Ha. Saya semasa saya buat promo petang tadi tentang saya kata pencerahan malam ini, saya nak bincang soal ini, saya mendapat respon dari pelayar-pelayar. Memang hari ini saya berjanji dengan saudara, saya simpan, saya catat dan saya akan masuk dalam pendrive dan akan saya kirimkan kepada Presiden UMNO supaya dia tengok, supaya dia dengar pencerahan kita malam ini. Saya nak sebut satu-satu walaupun tak semua ya. Ini saya janji pada saudara. Saya akan hantar kepada Datuk Seri Presiden UMNO. Pertama daripada Liz Harley. Dia kata, okeylah pencerahan yang saya lakukan ini tanpa maki hamon. Hamidah Ahmad kata tak dapat tonton secara live, hanya YouTube saja pada keesokan harinya. Nak buat macam mana saudara Puan Hamidah? Tapi mereka berkuasa, mereka boleh stop kita punya live dan sebagainya. Nak buat macam mana? Kemudian Nur Maria dia kata Saban malam dia menonton. Jadi saya nak tunjuk kepada Datuk Seri Presiden, tengok Saban malam ada orang tonton. Kemudian dia kata saudara Baharin Ma'ali, UMNO parti nenek moyang, kita wajib terus pertahankan. Ini saudara Baharin Ma'ali. Saudara Yunos Shah dia kata war-warkan supaya semua gunting dalam lipatan yang dalam UMNO ni kena ambil tindakan. Mengikut saudara Jamal Azam, dia minta dinamakan parasit yang bertenggik di bawah bumbung rumah UMNO. Saya nak jelaskan di sini ya, sebab kadang-kadang bila saya memberi pencerahan, saya juga terdedah. Tadi saya borak dengan hakim tadi, dia kata berhati-hati, dia kata sebab kadang-kadang saya terdedah. Saya terdedah kepada tindakan libel. Memanglah sewaktu saya jadi wartawan dulu, tak semua kita boleh siarkan kerana orang boleh ambil tindakan. Jadi saya perlu ada bukti yang sahih, pukul berapa dan sebagainya. Jadi tak bolehlah saya nak sembarangan menyebut nama-nama itu, melainkan ada sahih. Cuma yang saya boleh beri bayang-bayang lebih kurang lah. Saya yakin saudara pun dapat tahu. Jadi kalau saudara Jamal Azam minta saya namakan parasit yang bertenggik di bawah bumbung rumah UMNO ni, saya dengar pencerahan saya, tentulah saudara akan faham. Kemudian apa kata Anida Shah? Anida Shah dia kata UMNO mesti kuat dan kukuh. Sebab tu saya kata saya akan ambil semua ni, saya akan serah pada Presiden. Saudara Hosman Uda dia kata mudah-mudahan dengan pencerahan ini dapatlah menyingkirkan petualang bangsa. Kata saudara Syed Zainal Abidin, terima kasihlah dia kata atas pencerahan kerana di luar sana masih belum kenal mana satu kaca dan mana satu permata. Dan ini juga ada kelemahan UMNO. Kelemahan Ketua Perangan UMNO yang tidak mahu memberi penerangan, pencerahan pada ahli-ahli UMNO di luar sana. Janganlah duduk aja dekat 38, 39 tu. Kena santuni, kena berjumpa dengan ahli-ahli UMNO, kena bercerita dengan rakyat. Mereka yang berada di parti yang bukan parti UMNO, saban hari, saban waktu, mereka menggunakan segala aparatus untuk menyebarkan dakwah dan juga menyerang kita. Jadi saudara Ketua Perangan mesti bergerak. Jangan seronok jawatan aja. Kemudian saudara Rosni Abdul Ghani. Ini saudara Puan Rosni Abdul Ghani, dia kata parasit tersebut patut disingkirkan. Saya nak minta Datuk Seri Syed bawa perkara ini ke Majlis Tinggi, singkirkan. Jangan kita takut. Kemudian kata saudara Rosman, okey, dia kata, tunggu. Saya tunggu, dia kata. Jangan ada pula Jcom ganggu, nanti line tak clear. Ini Jcom. Saudara kena ingat ya, saudara yang menjadi Jcom sebagainya, saudara kena ingat bahawa UMNO juga, warga UMNO, ahli-ahli Parlimen UMNO juga turut terlibat meluluskan peruntukan untuk diwujudkan Jcom sejumlah 85 juta. Jadi bila saudara melakukan tindakan macam-macam, membuat onar dalam live orang, kacau sana sini, itu tak betul. Ingatlah rezeki yang saudara dapat itu. UMNO tak ada berdosa dengan saudara. Saudara dapat gaji dengan Jcom, buatlah kerja dengan baik, beri pencerahan yang baik, bukan ganggu orang, bukan bercakap bohong. Orang bercakap kebenaran kena disantuni. Itulah. Kemudian apa kata bini Halimah Hashim, dia kata salam. Dia kata berjuanglah habis-habisan. Menurut Hasrin dia kata kita kasih tapau habis-habis. Saudara Rahmat Riki, alright, cantik. Saya harus santuni satu sebab saya dah berjanji. Kemudian kata Fuzil Uzi, Super Ring pun ada sama. Sebab saya kata sediakan keropok dan sebagainya. Kata Syuami Nawi, hidup UMNO dan singkirkan parasit. Kata Pok Lan, teruskan perjuangan. UMNO itu satu perjuangan. Apa kata pula saudara Halil Zain, walaupun saya bukan ahli UMNO, tapi terima kasihlah atas pencerahan. Ini matlamat kita supaya orang faham. Tak kenal maka tak cinta. Tak begitu saudara Halil Zain. Mengikut pada Izzuddin, hari-hari saya dan keluarga nonton live. Terima kasihlah saudara Izzuddin.
Saudara Arif Saleh dia kata UMNO tergolek bukan kerana difitnah. Dia kata UMNO atau Barisan Nasional tergolek bukan kerana fitnah, kerana rakyat menyampah kerana adanya pemimpin jadi parasit. Ini betul. Kena adanya pemimpin jadi parasit. Ini saya akan sampaikan kepada Presiden supaya dia baca. Ini pandangan akar umbi. Bukan daripada atas, bukan daripada kayangan. Apa pula kata Pak Cak? Dia kata balon, jangan tak balon. Artinya peringkat akar umbi dah tak sabar dah geram sangat tu. Balon lah orang UMNO pun sekali pun dia kata. Kemudian kata Haji Muhammad Ali, dia kata dia ini menghiburkan saya. Dia kata tagline saya, dia kata nak buat macam mana. Ini saudara Haji Muhammad Ali. Kata saudara Muhammad As, mau namakan parasit tersebut kerana mereka patut dinyahkan dari rumah UMNO. Menurut Mizari, tumbangkan dulu parasit, jangan biarkan UMNO lebih parah. Apa kata saudara Mat Jadi? Pau mana yang laris? Dia berlawak dengan saya. Ni PAU ni Perhimpunan Agung UMNO, sebab tu PAU. Jadi dia berlawak dengan saya, PAU mana yang laris? Yang inti daging, yang inti ayam, yang inti kacang, yang inti kelapa. Saya kata PAU yang saya suka makan adalah PAU kaya. Start. Dulu di Tanjung Malim. Nikman dululah. Atau dia kata RM yang terlaris, ringgit Malaysia. Kemudian kata saudara Yusof, thank you. Saudara Idris Sabran, dulu, kini dan selamanya, dia kata. Cari-cari bulu ayam, akhirnya bertangkup juga. Mana pada dia kalau ada yang mereka yang mengkhianati UMNO, kalau mereka nak kembali, okey, itu pandangan yang baik daripada saudara Idris Sabran. Saudara Rosli, dia kata siap sedia, balon habis-habis. Saudara Aziz Harun dah standby popcorn. Saudara mengembirakan saya waktu saya beri pencerahan. InsyaAllah saya cuba reserve sedikit masa. Saudara Mak Yusof Yahya, dia kata malam ni kasih bancuh cukup-cukup pada parasit. Kali ni hantam kau-kau. Menurut kata Hashim Alias, dia kata saya akan penuhi masa jam 9.30 malam. Dan kata saudara Puan Samidah Hakim, thank you. Dia kata tak pernah miss. Saudara Jamal Azam, no katak pisang, no belalang kunyit. Saya kena santun ni sebab saya berterima kasih. Sebab saya fikir tadi tanda saya berterima kasih kepada saudara yang respon, yang sama melayari bersama dengan saya. Jadi saudara Bro Galloway, dia kata siapalah parasit itu. Walid dia kata ini saudara Walid ni orang Perak ni. Melabun tu Atai mana maunya, kata maksudnya melabun je lah kita ni. Mana maunya Atai? Iyalah. Mika jawab tabakor teman. Saudara Zulkifli Ismail, okey, dia kata nak rebus jagung malam ini. Saudara Zul, kalau ada jagung lebih-lebih tu kingkip lah, lama. Tapi saya gigi tak pernah ada. Tak boleh nak makan jagung sangat, dah tua yuk. Tapi teringin juga kalau ada jagung yang baik-baik. Kemudian Ju Song Eng, dia kata selesaikan masalah rumah sendiri. Itu jaminan kemenangan PRU15. Kata pemerhati masa pula, balon jangan tak balon. Menurut saudara Mat Zaini Idris, kita susun baik-baik kerusi meja rumah kita. Mana yang usang tu kita tukar. Jadi awal-awal kata okey, tambahlah masa tu hingga jam 9 malam. Itu saya cuba nak tengok macam mana keadaan masa yang terluang ada tak ada. Kemudian kata Tun Arman, saya hadir sentiasa. Saudara Muhammad Anwar, carilah pemimpin yang benar-benar ikhlas dalam UMNO. Menurut saudara Ramli Abdul Rahman, antara live yang wajib ditonton. Terima kasih saudara Ramli. Saudara Ahmad dia kata tiap malam memang tak lepas. Terima kasih. Roslina Lina, akar umbi mahu no PPBM. MP yang kemaruk tu sila ke sebelah sana. Kami mahu yang setia saja. Ini kata Puan Roslina Lina. Kemudian kata Mas Abdul Hamid, sejak akhir-akhir ini live saya ni, live Datuk sering diganggu. Yalah, memang kita tahu mereka tak senang. Saudara Exas Syadi terbaik. Saudara Nazman Man, okey, malam ni saya luangkan waktu. Saudara Abdul Rahman, keropok lekor lagi sedap. Ini tentulah Abdul Rahman ni orang Terengganu lah. Saudara Ismail Rashid sentiasa mengikuti pencerahan, brush kota-kota. Kau orang kata apalah. Dia berkata dia kata kau orang kata apalah. Aku tetap dengan UMNO selamanya. Itu saudara brush kota-kota. Kata saudara Saluddin Din, terbaik kita makan ubi rebus dengan sambal belacan. Meleleh hadiah saya bila teringatkan ubi rebus dan sambal belacan. Saudara Abi Haris Idris, dia kata terbaik jam 9.30 malam. Saudara Rider Jagged, apa yang kita ada hanyalah politik. Ini dia mengingatkan kita. Rider Jagged, dia kata apa yang kita ada adalah hanyalah politik.
ekonomi mereka dah kontrol. Kalau politik terlepas akibat musibah lah kita di tanah air tercinta. Ini saudara kena ingat ya. Kata saudara Fauzi Taib, okey bos, setia menanti dan wasloza man, kasih betul-betul panas malam ini. Okey, itu santunan daripada teman-teman yang sempat saya baca, yang tak sempat saya baca saya minta maaf ya. Saya menerima kiriman juga. Itu satu majlis Parti Pribumi Bersatu. Dia mengumumkan dengan bangganya petang tadi. Dia kata bahawa JPM telah meluluskan untuk bergerak dan jaga kawasan. Ini dia bagi tahu pada ahli dia. Projek 200,000. Ketua bahagian dia bagi peruntukan 50,000. Ketua Serikandi 20,000. Ketua Armada 10,000. Ini duit mak bapak dia ke ni? Kalau yang bercakap itu menteri, kita nak tanya. Kita ingin bertanya, uang itu datang dari mana? Kalau uang daripada JPM digunakan untuk politik, ini sudah salah. Anda menggunakan peruntukan kerajaan untuk dibayar untuk membiayai kegiatan politik. Ini satu pencemaran, pelanggaran dari segi undang-undang. Jangan ingat duit mak bapak kamu ke? Kami pembayar cukai. Rakyat tak disantuni. Kehidupan rakyat bertambah susah. Rakyat nak dapat duit daripada kumpulan wang sembarang bekerja mengemis. Tapi anda boleh berbelanja ketua bahagian 50K, projek 200K, ketua Serikandi 20K, ketua Armada dapat 10K. Begitulah dengan bangganya anda mengumumkan dari satu majlis. Saya tengok benda begitu. Apakah anda ni manusia ke? Berbelanja wang rakyat. Macam bapak kamu punya. Ni marah saya sebenarnya. Sebab saya melihat kehidupan rakyat susah. Rakyat minta moratorium bukan tak mampu. Duit kumpulan wang simpangan pekerja itu daripada kumpulan simpangan pekerja, tabungan mereka pun pimpinan kerajaan tak boleh nak buat, tiba-tiba gunakan duit. Konon ada perusahaan dia jaga kawasan. Ini saya nak umumkan 200,000. 200K untuk projek, 50K untuk ketua Serikandi, 10K untuk ketua Armada. Buat kerja dia dulu, jaga kawasan. Kepala bapak dia betul lah. Saya geram. Sebab itu sekarang ni kita menuntut. Kita menuntut supaya Suruhanjaya Pencegah Rasuah bertindak. Kena siasat. Kalau tak akan tip itu kita boleh bagi. Kena siasat kerana ini penyalahgunaan kuasa dan menggunakan duit rakyat. Ini betul. Mesti disiasat. Kerana ia diumumkan secara khalayak. Bukan dia datang jumpa ni, tidak secara khalayak dalam satu majlis. Ini bagi saya betul-betul. Inilah perangai mereka dalam PBM yang membuatkan kita marah. Kamu nak rule nak jadi kerajaan, kamu nak memerintah, kamu nak tabirlah dengan baik. Bukannya dengan kamu menggunakan duit. Duit ni duit rakyat. Banyak benda lagi boleh kita buat dengan peruntukan 100 juta, 100. Nak dekat 1 juta lah tu. Tak habis-habis. Gunakan peruntukan wang rakyat. Jadi SPRM perlu menyiasat. Dan saya juga menuntut supaya Suruhanjaya Pencegah Rasuah ini menyiasat pada semua pemimpin politik yang macam melompat katak. Mereka yang sekarang ini berada dalam kumpulan penyokong ini Perikatan Nasional yang dulunya daripada parti PKR ke, daripada UMNO ke, daripada apa parti saja pun, setelah mereka melompat, maka mereka tak boleh disucikan. Suruhanjaya Pencegah Rasuah mesti meneruskan kerja-kerja siasatan. No one is above the law. No one is above the law. Tidak sesiapa pun mengatasi undang-undang. Jadi jangan ingat, okey, dia dah merompak duit rakyat, maka lepas itu masuk parti PN. Suci. Tak boleh. Kita menuntut supaya Suruhanjaya Pencegah Rasuah mensucikan jabatan itu, Suruhanjaya itu, supaya dilihat dan dihormati oleh rakyat. Kerana ini bukan kerja main-main. Ini bukan satu tindakan yang kita kata boleh suka-suka. Ya, ini alamak, apa hal pula saya punya bateri nak habis pula ni. Sebab saya melihat bahawa apa yang berlaku sekarang ni kepincangan. Dan begitu juga SPRM harus meneruskan siasatan. Dah buka kertas siasatan terhadap pemimpin sebab zaman Barisan Nasional dulu ada juga pemimpin kita yang diseret ke mahkamah. Bukan tak ada. Nah, kita berlapang dada, tak ada masalah. Sebab tangan yang mencincang, bahulah yang memikul. Jangan pula bila kata nak melompat, maka file itu di NFA. Ini berlaku juga. Ada kalangan pemimpin UMNO yang sepatutnya menghadiri perbicaraan. Saya nak cakap terus terang. Dia sepatutnya
dibawa ke mahkamah dalam korupsi. Bawa mahkamah, sama dia pemimpin ke dia menteri ke, bawa. Kena tunjuk tauladan bahawa negara ini negara undang-undang. Bukan orang lain, orang ni kena tak bawa. Presiden UMNO kena seret. Mantan Presiden UMNO bawa ke mahkamah. Yang lain suci. Lepas tu bercakap bagi pihak UMNO, bagi pihak PBN. Apa benda ni? Begitu juga pihak polis, kalau dah buka siasatan, kalau seseorang itu ada melakukan jenayah, sama ada dia merogol ke atau mencabul ke, siasatan itu kena diteruskan. Mahkamah harus terus membicarakan mereka yang menghadapi tuduhan rogol, mesti dibicarakan. Sebab kita tak mahu bila kau dah pergosakkan ada orang, maka kau melompat ke sana, suci. Ini tak boleh. Kalau dah kes dah ada, kena bawa. Saya dapat tahu ada ni dia kononnya katanya lah, ada seorang tu dah menghadapi apa. Petang tadi saya berbual dengan seorang hakim. Saya tanya macam mana, dia kata yang Arif. Dia kata seorang tu kalau dah dituduh, kena diteruskanlah tuduhan tu, kena dibicarakanlah. Macam mana kalau keluarga dia tarik balik? Soal keluarga dia tarik balik, konon-kononnya dia ni mencabul anak dara dan sebagainya, mungkin keluarga dia tarik laporan, tarik kes. Tapi siasatan kena diteruskan. Dalam bahasa undang-undang dipanggil the battery was charged. The battery was charged. Itu dari undang-undang. Bahawa perlakuan jenayah itu berlaku. Jenayah ini tertakluk di bawah undang-undang negeri, kerajaan negeri. Betul. Macam saya dengan saudara. Saya curi duit saudara RM100. Okey. Saudara buat laporan. Maka saya pun disasar. Kerana saudara cakap, okey saya nak tarik kes lah. Sebab dia kata tak apalah RM100 tu, saya boleh maafkan. Okey, tetapi jenayah yang dilakukan itu kekal. Undang-undang ini untuk memberi peringatan, untuk dijadikan sebagai tauladan kepada orang lain. Saudara pilih mencabut dalam paradok. Saya tak tahu. Patutnya sekarang ini diteruskan. Walaupun keluarganya sudah mengampunkan. Ini tidak. Keluarga dia dah tarik balik kes. Tak boleh. Ini mesti saya bercakap dengan hakim tadi. Semurid dan suci. Tak boleh. Semurid pun perlu disiasat. Inilah saya katakan sekarang ni, kita berada dalam suasana, dalam dunia yang undang-undang itu jadi hancur bocai. Undang-undang tidak lagi dihormati. Mereka boleh melakukan apa saja pelanggaran undang-undang. Atas nama pemimpin, mereka boleh buat rosak negara ni. Rakyat biasa, kena. Rakyat biasa, budak umur 17 tahun, nak kena bayar RM10,000 melanggar SOP. Tapi pemimpin, ini yang dilihatkan bahawa kita tidak boleh ada undang-undang dua darjat. Atas nama pemimpin, rosaklah. Dulu, saya cakap terus terang, dulu ada pemimpin UMNO sendiri. Menghadapi tuduhan, merogol dan sebagainya. Akhirnya diam, sepi. Orang yang memperjuangkan itu masuk penjara. Saudara Lokman Adam, dia memperjuangkan against the corruptions. Akhirnya dia pula seret. Saya tak tahulah itu di undang-undang. Saya tidak mau menyanggah soal undang-undang. Tapi kita melihat bahawa kepincangan dalam sistem perundangan ini perlu dipertahankan. Kita negara, kita warga cinta damai. Kita negara yang rule of law. Kita nak supaya undang-undang ini dipertahankan. Jadi dalam keadaan begini, saya mintalah. Sebab itu saya terpanggil bila saya dengar ini dalam kiriman dalam wall saya ucapan saudara Syabuddin mewakili Badan Perhubungan UMNO Negeri Kelantan. Beliau adalah timbalan ketua bahagian Gomusa. Waktu dia berucap dalam Perhimpunan Agung pada tahun 2019, apa dia kata? Dia kata bahawa biar halilintar datang menerpa warga UMNO, pimpinan UMNO tidak gentar dan kita harus terus, dia kata. Dia kata mana ahli-ahli yang dilihat cuba untuk merosakkan parti, ahli itu perlulah disingkirkan. Dia mendapat tepukan bergemuruh daripada dalam Dewan Perwakilan UMNO waktu itu. Tahun 2019. Boleh refer dalam, kalau saudara buka dalam YouTube, cari YouTube. YouTube tu sedap juga. Dia kata ni, tak silap saya apa nama dia punya YouTube tu. Apa, lupa saya YouTube tu. Kain kapan macam itulah. Cari dalam YouTube. Kemudian dia kata bahawa UMNO punya ahli sebagai 3.7 juta. Nak takut apa kalau 3-4 orang buat perangai itu? Singkirkan saja. Dia mencabar presiden pada hari itu. Dan dia mewakili Badan Perhubungan UMNO Negeri Kelantan. Gertinya orang Kelantan ni bukan boleh main-main. Kalau tak betul, dia kata tak betul.
Ini permintaan daripada Saudara Syabuddin Timbalan, Ketua UMNO bahagian Gua Musang, di mana ketua bahagiannya adalah Tengku Razili Hamzah. Bahawa tentulah bahagian itu akan mengamalkan rule of law. Bahagian itu akan mempertahankan parti ini. Dia kata yang lompat tu, dia kata biarkan mereka melompat. Jadi dia kata kita yang paling penting, kita mesti bersihkan rumah UMNO. Senawi Hashim, negara sudah hancur. Memang hancur. Kalau sekarang ni yang ada lagi, macam tadi kiriman tadi, bahawa kita cuma ada sekarang ni adalah kuasa. Sedikit. Jadi Presiden UMNO, sebab itu saya akan jumpa dengan Presiden UMNO, dia kena tegas. Tak perlu takut. Kalau ada pemimpin-pemimpin di kalangan pemimpin, sama ada kawan atau lawan, perlu dibawa ke lembaga disiplin, bawa ke lembaga disiplin. Jangan nak fikir lagi bahawa ini akan boleh merosakkan, maka dia ada pengaruh. Tak usah fikirlah. Ahli UMNO cinta damai. Ahli UMNO mau menyantuni harmonis. Ahli UMNO benci sebenci-bencinya dengan mereka musang berbulu ayam. Nah, ini sebab apa saya kata begini, kerana minggu depan UMNO bakal melangsungkan perhimpunan agungnya. Itu pau. Ini sekarang ni. Sebab itu rumah UMNO sekarang ni masih berselerak dengan parasit. Saya dah dengar ada orang-orang yang mengasut dan merancang untuk memalukan Datuk Seri Presiden, Datuk Zahid Hamidi, ketika persidangan Agung UMNO nanti. Kerana persidangan itu nanti akan dibuat secara maya. Ada di seluruh negara akan melihat. Maka mereka berusaha untuk memalukan. Nah, ini saya dah dengar. Inilah perangai Makdum. Inilah perangai Malaun. Inilah perangai parasit. Yang dia sekarang ni tengah menjelajah ke seluruh negara, cari orang untuk jadi juruscakap, untuk membahaskan usul kononnya, perbahasan usul, perbahasan ucapan apa presiden. So jadi dia mahu supaya presiden ini dimalukan. Jadi artinya keputusan yang dibuat oleh Majlis Tinggi UMNO itu mesti ditolak. Itu tujuan mereka. Dengan duit 10,000, 20,000, murah sangat. Semalam saya dah kata, apakah murah sangat maruah dan nilai warga UMNO. Mereka yang berada dalam pimpinan UMNO, di saf kepimpinan di peringkat-peringkat bahagian. Jangan kita biarkan diri kita mudah begitu. Mereka datang dengan harapan sebab mereka mahu membuktikan kepada PPBM, pada parti Perikatan Nasional, bahawa mereka boleh mengharu-harakan rumah UMNO sebab mereka ada dananya. Mereka nak mendapat labanya. Takkan kita jadi pekakas. Takkan kita harus jadi pekakas pada pencacai, kepada ini Gurkha ikan sepak kering ni. Mereka akan berada di keluarga. Jadi kita tak mahu. Kita kalau boleh-boleh, saya berdoa lah, dan saya mengharapkan warga UMNO, khususnya kepimpinan di peringkat bahagian-bahagian, sama ada anda ketua pemuda ke, anda ketua wanita ke, anda ketua puteri ke, anda perwakilan pemuda, puteri, wanita dan perwakilan UMNO yang akan menghadiri persidangan PAU nanti, kita tidak mahu melihat PAU ini jadikan pentas oleh kumpulan tertentu untuk menjadi suara upahan pada musuh pada UMNO. Sebab itu mereka sekarang ini berusaha untuk menolak keputusan Majlis Tinggi. Mereka berusaha. Sekarang kan mereka kena tahu, mereka adalah menongkar arus. Mereka sanggup menongkar arus menentang keputusan UMNO peringkat bahagian. 145 bahagian dah mengusulkan dalam bahagian supaya menghentikan kerjasama antara UMNO dengan PBN. Tapi tak boleh lagi, kerana mereka sekarang ni bergelar menteri. Kerana mereka sekarang ni adalah pengurusi JLC. Nak jaga tambolok mereka nak hancurkan UMNO. Mereka sanggup memalukan presiden, bahawa keputusan presiden tak betul, bahawa keputusan Majlis Tinggi ini tak betul. Inilah perbuatan mereka. Yang saya lihat, mereka dah khianat pada parti. Turun, lepas itu buat penafian. Tak adalah, saya tak buat begitu. Saya dengan presiden, saya ada punya hubungan baik. Takkan saya nak memalukan presiden. Pula dah. Kita tahulah perangai kamu ke kiri kanan. Dan sebab itu sekarang ni kita kena tuntut. Jangan kerana dia nak menyelesaikan masalah dia, itu masalah kamu dengan undang-undang. Soal kamu dapat habuan, kamu dapat jawatan JLC, kamu dapat jawatan menteri, itu hak kamu. Itu rezeki kamu, rezeki daripada Allah SWT. Kita tak pernah pun kita merasa jealous ataupun cemburu. Datuk Seri Presiden pun tak ada. Saudara tahu, saya nak cakap terus terang, kadang-kadang saya bersimpati dengan Presiden UMNO. Kadang-kadang saya pergi jumpa dia, saya tengok sudahlah sekarang ni bergelut dengan mahkamah. Dia dituduh macam-macam, sedangkan mahkamah itu dituduhkan kerana dia tak mahu membawa UMNO ini tunduk. Dia tidak mengizinkan UMNO ini dibeli ataupun tunduk kepada kehendak pimpinan PBBM. Sebab itu dia kata,
bila mereka mau bawa dia ke mahkamah, penjarakan saya pun saya reda. Selagi saya berada dalam UMNO, selagi saya memimpin UMNO, tidak saya izinkan sama sekali UMNO ini tunduk melutut dengan PBBM. Itu yang dikena sekarang ni, yang sebanyak 87 tuduhan. Saya tak mau bercakap lah soal mahkamah. Tapi itulah yang dialami oleh Presiden UMNO. Sudahlah dalam keadaan begitu. Dia tak nak minta jawatan. Dia tak nak pergi minta supaya kes ini diselesaikan. Dia tak seperti mereka yang lain. Letakkan syarat, okey, saya akan bersama dengan you, tapi apa punya kes tidak ada diteruskan. Dia tak ada. Datuk Sri Zahid Hamidi bersama dengan Cik Najib, satu nada. Take me, I don't care. I will face. If you fight hard, I'll fight you harder. Itu. Tapi orang lain tak peduli. Asalkan aku selamat, aku dapat jawatan. Sebab itu dia tak nak jawatan. Tetapi yang saya sedih, yang katakan tadi itu, sebab beliau tidak pernah disantuni oleh ahli-ahli Parlimen UMNO, di mana atas kesediaan UMNO menyertai Perikatan Nasional membentuk kerajaan ini, mereka bergelar menteri, tak pergi jumpa Presiden pun. Banyak apa yang diperjuangkan oleh UMNO terlerai. Sebab itu saban malam saya akan balon menteri-menteri UMNO ni. Kerana mereka bukan hanya tidak menghormati Presiden, bukan mereka tidak menghormati UMNO, mereka tidak menyantuni perjuangan UMNO yang maha suci ini. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.